Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 soalan dari penyual. Yang pertama berkaitan dengan umrah. Yang pertama, adakah dibenarkan jika saya pergi ke Mekah untuk membuat umrah tetapi saya hanya melakukan umrah pada hari yang kedua? Pada hari pertama saya ingin berehat sahaja, niat sebagai pelancong biasa. Wallahu taala alam. Jika sememangnya kita pergi ke Mekah untuk niat buat umrah, maka uh, kita kena berihram di miqat. Jika demikian, sememangnya niat asal kita, kita nak pergi buat umrah, maka hendaklah kita berihram apabila sampai di miqat. Itu wajib. Mesti berihram ketika sampai di miqat. Melainkan kalau kita tak pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah terlebih dahulu. Itu tak apa. Tetapi jika memang kita masuk ke Mekah itu dengan niat untuk berihram, maka kita kena berniat, kita kena berihram apabila sampai di miqat. Itu dengan nas hadis dari Nabi SAW. Uh, itu yang pertama. Kalau kita niat memang nak pergi buat ihram. Akan tetapi jika kita pergi ke Mekah itu sebenarnya bukan niat nak buat ihram, tetapi kita pergi atas sebagai contoh untuk berjalan, sebagai contoh untuk menziarahi kawan ataupun untuk melancong sebagai contoh, bukan tujuan utama kita umrah. Maka kita di ulama berbeza pandangan, apakah mesti masuk dengan ihram ataupun boleh masuk tanpa ihram. Wallahu taala alam. Beberapa ulama berpandangan tidak disyaratkan oleh ufuqi, oleh orang yang berada di luar Mekah, untuk masuk ke Mekah mesti berihram, tidak disyaratkan. Jika dia bukan hendak buat haji ataupun buat umrah, maka dia boleh untuk masuk ke Mekah tanpa berihram. Itulah pandangan yang dipilih antara ulama yang kemudian yang memilih pandangan itu, iaitulah Syekh Dr. Abdul Karim Khudair. Beliau menyatakan hal sedemikian. Dalil dalam perkara ini iaitulah salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah Dzul Hulaifah. Nabi telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah, iaitu di Dzul Hulaifah, wa li ahli Najdin, dan untuk orang Najd, Qarnul Manazil, di tempat miqat makani mereka, wa li ahli Yaman Yalamlam, untuk penduduk Yaman miqat mereka di Yalamlam. Kata Nabi, hunna lahun walikulli atin ata alaihinna min ghairihim mimman arada al-hajj wal umrah. Miqat-miqat itu adalah untuk orang-orang yang telah Nabi tetapkan, iaitulah Madinah di Dhul Hulaifah, orang Najd di Qarnul Manazil, orang Yaman untuk di Yalamlam. Semua miqat itu untuk orang yang datang dari arah tersebut. Bagi sesiapa yang datang bukan dari kalangan orang Mekah, kemudian Nabi kata mimman aradal hajja wal umrah, iaitulah bagi sesiapa yang menghendaki haji dan umrah, yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Dari hadis ini, maksudnya mafhum hadis ini, antara mafhum yang boleh kita fahami, yang boleh kita ambil faedah daripada hadis ini, iaitulah sesiapa yang masuk ke Mekah bukan nak buat haji, bukan nak buat umrah, maka tidak wajib ke atas dia berihram. Itulah pandangan sebahagian ulama. Oleh kerana itu, saya kembali kepada soalan, jika benar saudara nak masuk ke Mekah dengan niat nak buat ihram, nak buat umrah, maka wajib niat apabila sampai di miqat. Jika dah pergi ke Mekah itu untuk melancong, itu boleh seperti yang ditanya. Kita pergi, kita kata kita nak melancong, hari ada kesempatan baru kita nak buat umrah sebagai contoh, maka pada ketika itu kita masuk ke Mekah tanpa berihram tidak mengapa. Hari kedua, hari ketiga baru kita nak buat umrah, kita kena keluar ke tanah halal yang paling dekat. Saya ingat yang paling dekat, lupa dah saya apa nama tempat tu, tak terlintas di sini. Bukan Dzul Hulaifah tetapi di Tanaim. Di Tanaim kita keluar ke Tanaim, ke tanah halal, kemudian kita berniat ihram dan memakai ihram. Wallahu alam. Itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya ditugaskan bekerja di Jeddah untuk beberapa hari. Pada waktu lapang atau cuti,
saya pergi membuat umrah tanpa pengetahuan syarikat menggunakan visa kerja untuk membuat umrah. Adakah dibenarkan? Dia bergantung. Dia bergantung kepada apakah syarikat membenarkan perkara itu. Ataupun kalau ada kita buat waktu umrah pada waktu lapang, sudah tentu saya ingat tak menjadi masalah perkara itu. Tak menjadi masalah kerana dah tentulah takkanlah kita bertugas di Jeddah 24 jam. Mustahil. Jadi ada waktu kelapangan kita pergi melaksanakan umrah. Wallahu ta'ala alam, perkara yang seumpama ini tidak ada masalah. Soalan yang ketiga, ketika tawaf kerana hampir berlanggar saya teralih bahu kiri sehingga dada saya menghadap Kaabah. Adakah terbatal pusingan? Ya, sebahagian ulama mengatakan terbatal pusingan apabila bahu kiri berpaling daripada arah Kaabah. Sebahagian ulama kata sedemikian. Namun wallahu taala alam, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi menilai pandangan seperti ini sebagai pandangan yang ada unsur takalluf, ada unsur memberat-beratkan. Kerana sudah tentulah kalau kita nak kata tak boleh sama sekali memesongkan bahagian kiri badan kita dari arah Kaabah, sudah tentulah perkara ini amat sukar. Tidak boleh dilakukan. Bahkan Syekh At-Tarifi menyatakan pandangan yang mengatakan sama sekali bahu kiri tak boleh berpaling dari Kaabah, kata beliau tidak memiliki sebarang dalil sama sekali, sama ada dari sudut sokongan dari sunnah, athar maupun qiyas. Tidak ada sama sekali. Bahkan tidak disokong oleh akal yang waras, kata At-Tarifi. Kata beliau, apatah lagi jika pemalingan itu berlaku, pemesongan itu berlaku disebabkan ada keperluan seperti kesesakan yang berlaku di sekitar mataf, di sekitar tempat tawaf. Wallahu ta'ala alam, saya ingat pandangan At-Tarifi ini memberi kemudahan kepada umat Islam pada hari ini dan saya cenderung memegang pandangan ini. Wallahu a'lam. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, bolehkah dukung bayi yang masih memakai pampers ketika tawaf? Ia sama, ya. Dia sama seperti mendukung bayi yang memakai pampers ketika kita salat. Kalau kita sebelum memulakan tawaf kita tahu anak tu ada najis di dalamnya, maka kita tukar terlebih dahulu, kemudian kita pakaikan dia pampers yang baru, kemudian kita tawaf. Kita tak tahu apa yang berlaku di dalam tu, maka kita tawaf. Kita tawaf dengan budak tersebut. Yang keempat. Yang kelima, sejauh manakah jarak dibenarkan untuk mengikuti jemaah di Masjidil Haram? Adakah terdapat fatwa berkaitan perkara ini? Wallahu ta'ala a'lam. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, mereka berpandangan sah jemaah selagi duduk di dalam satu bangunan. Akan tetapi wallahu taala alam, sebagai langkah berhati-hati, salat berjamaah itu mestilah menggambarkan kesatuan. Mestilah menggambarkan kesatuan. Maka jika masjid tidak penuh, tidak melimpah dengan jemaah, maka hendaklah kita masuk ke dalam masjid dan menyempurnakan saf yang berikutnya. Kita tak boleh masjid tak penuh, tiba-tiba kita sembahyang berjamaah di luar masjid. Tak boleh sebegitu. Kita kena masuk dalam masjid dan salat bersama dengan jemaah sehingga berlaku kesatuan. Sehingga dia menampakkan, membentuk kesatuan umat Islam ketika menunaikan salat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam.